Tak dengar suara. Hello. Ada lagi ya? Aku dah live. Sekejap aku testing. Jom selera ni. An dah live lah. Sekejap aku nak live kat ni. Okay. Aku nak up dulu aku punya live. Ada banyak monitor boleh lah, Set. Leceh kena buat tiga screen. Ni bincang apa? Ya, tengah live. Nah, jaga percakapan lah. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Okay, so hari ini kita bersesi secara langsung, sesi live bersama beberapa ilmiah yang lain, tak termasuk mereka yang sedang bertugas. Okay, so topik kita malam ini adalah still lagi untuk Trader Express. Anda boleh tanya sebarang soalan tanpa malu-malu. Okay, seperti biasa, sebelum tu tolong like, share dan komen dulu. Okay, so bagi kawan-kawan yang lain sebab kita buka secara public, okay, kita open untuk semua, tapi saya khusus pada Trader Express hari ini. Okay, terima kasih kepada yang menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang beri salam. Okay, saya video dulu yang lain nanti kalau anda minta pendapat atau mereka ingin bagi pendapat, okay, saya akan on audio, right? So sebelum tu minta feedback dulu, adakah gambar clear dan juga agak lancar kelas. Okay, teman-teman yang saya ada beberapa orang lagi admin dekat PC, okay, dan ada lagi yang belum join, insyaAllah dia akan join. Okay, kita berbincang malam ni topik adalah advance apa ya? Namun macam biasa buat profit gunakan macam iaitu untuk pengetahuan anda di dalam pasar atau tempoh kita sedang satu platform pembelajaran secara online melalui Telegram tu Trader Express pertama selama seminggu dah berakhir, Trader Express kedua selama seminggu pun sudah berakhir, dan inilah last Trader Express yang ketiga, dan selepas ini tu orang budak-budak sibuk kerja, kita tutup dan tak ada lagi dah untuk pelajaran online. Right, so untuk malam ni kita fokus pada soalan-soalan daripada Trader Express kita, dan saya juga invite beberapa lagi peserta Trader Express 1 dan 2, okay, untuk kita sama-sama ulang kaji. Right, so saya nak minta kalau saya kenalkan salah seorang sahabat kita, tapi kita semua boleh bagi sedikit mukadimah sebelum saya nak invite lagi beberapa rakan kita yang lain. Rafiq, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat berhujung minggu esok ya. Right, so hari ini sebenarnya topik kita agak ringan sebabnya kita nak sharing. Satu, kita nak sharing idea untuk mereka yang baru saja nak tahu pasal pelaburan global ni lah, especially untuk yang kita nak buka soalan, anda repeat soalan, insyaAllah kami akan cuba jawab sama ada melalui audio ataupun melalui texting message. Right, so anda prepare saja, apa benda yang anda nak tanya, anda tanya. Right, itu saja. Okay, so untuk pengetahuan, sekarang kita sesi live di page Jamil Baharu, di page siapa lagi? Tapi guna page apa? Tasma Global, pelaburan minyak mentah dunia. Kita bagi orang yang nak masuk, belum ada yang nak masuk. So kita nantikan soalan dulu. Seperti biasa, tolong bagi key point, okay, ataupun kata kunci untuk soalan anda. Okay, terutamanya dalam Express 3. Right, kita nantikan beberapa soalan dan kita cuba huraikan di dalam ataupun paparan image yang anda dapat lihat dekat screen anda sekarang ni. So kita sedang share instrumen WTI sekarang ni dan boleh okay, yang mana sekarang ni geram sekarang betul aktif. Okay, so kami masih soalan. Okay, sekarang ni tak ada soalan lagi pun, hanya feedback sahaja. Okay, dan nanti insyaAllah kita cuba invite, saya rasa Rizal dah ada kat Rizal keluar. Okay, kita nak invite lagi beberapa orang new member admin, new admin. Okay, insyaAllah kalau orang tak sibuk hari ni. Okay, sebelum tu
semua ada nak sharing apa-apa chat yang sedang bergerak sekarang ni. Okey, sekejap macam mana? Sekejap saya share saya punya screen. Akan dah tutup. Akan dah tutup dulu skrin ni. Stop sharing. Kat bawah tu. Ada tengah-tengah tu share tu. Boleh tak? Sekejap. Kena escape dulu. Okay. Alright. So yang tadi pukul 8.30 tadi sebenarnya ada MFP. Itu dia spike naik tadi. So spike lepas tu turun. Sekarang ni tadi mula-mula macam mana nak bentuk ABC cell. So sekarang ni dia dah memanjat naik. So andai kata nanti dia break yang atas ni, dia break pada sekitar 25, tak nampak. So dia break, sebenarnya dia cancel dia punya ABC cell tu. So dia dah jadi ABC buy balik lah. Tapi ABC buy ni kecil saja. So maknanya kita boleh pakai yang ABC buy yang awal-awal dulu. Yang pada 3 Mei tu 3 Mei. Yang ABC awal-awal tu mungkin boleh pakai balik yang tu. Sebenarnya ni kalau kita tengok pattern ni dia buat flat pattern. So flat pattern masa dia tengah naik, flat pattern turun, maknanya itu signal, itu ada retracement. So kita tengok ini sekarang ni apa? M5 ni. Ni M5. Tak apa, memang M5. So sekarang ni dia dah break dah dia punya pattern tadi. Pada pukul 8.30 tadi dia break pattern. Pattern di atas ni dia dah break dan sekarang ni retest dan kemudiannya mungkin akan naik. So waktu news ni teknikal tu memang kena campak dalam kalau news. Okay. Kalau dia break atas ni Allah dia akan buat ni lagi dan akan mungkin cari resistance. Naik resistance sebab resistance nya tak nampak. So tadi nampak macam ABC cell, kemudiannya ada spike. Dan sekarang ni dia mungkin tengah buat correction atau sebagainya, tak confirm lagi lah. Okay, itu saja. Sebab saya tak kaji sangat dah. Mau tengok je. Sekejap. Okay, belum lagi. Okay, apa yang bersiaran secara live kat Baharun Page, sana boleh baik sebarang soalan, terutamanya saya akan utamakan daripada Express Trader. So kita cuba jawab berdasarkan apa yang ada tengok dekat depan ni. So kita menggunakan time frame 5 minit. So saya akan jawab berdasarkan apa yang kita tengok dekat screen. Alright, so soalan. Tak ada soalan lagi? Serius tak ada soalan ni? Mana ada nak tengok? Hanya ada komen saja, belum ada sebarang soalan lagi. Okay, so kita menanti kalau ada soalan. Ataupun ataupun Jai ada nak bagi tips apa-apa. Hello ya, pasti Jai duduk mana tu? Ataupun dekat mana? Ada nak bagi tips apa-apa. Hello ya, pasti Jai duduk mana tu? Okay, tak apa. Okay, so saya dapat terima satu soalan, right? So boleh share story dulu kenaan soalan yang pertama ni. Okay, dah ada dua soalan. Okay, so saya soalan yang pertama, skrip untuk entry 10. Skrip untuk 10 entry sebentar, boleh share tak? Okay, nanti saya akan share, tolong minta skrip tersebut, saya akan
story macam mana anda nak install, nak gunakan script tersebut. Ada 10-20 layer sekali, nak entry banyak sekali, nak close macam untung saja, semua ada. Okay, so minta saya dekat dalam group, saya akan share script tu dekat dalam group dan saya akan share video macam mana anda boleh nak gunakan script tersebut. Okay, so is macam mana dari ABC cell boleh tukar jadi ABC file. Okay, so macam ni, cell dekat sini, mari saya tunjuk lah. Alright, so kita pergi ke ABC cell. Alright, so ABC cell kita kena cari nilai yang paling tinggi. Waktu ketika dia tengah naik ni, kita kena cari nilai yang paling tinggi. Alright, so saya bagi kepada anda satu yang bulat. Satu yang bulat, satu lagi yang warna merah. Yang petak tu. Jadi yang bulat ni, waktu merah tu tak wujud, maka yang bulat adalah nilai yang paling tinggi. Betul tak? So bila ini adalah nilai yang tinggi, maka kita klasifikasikan dia atau kita namakan dia sebagai nilai A. Tetapi bila dia berlaku ataupun dia break high, membuat new high, maka A tadi dah tak valid. So yang paling tinggi adalah nilai A. So kita ambil nilai tersebut. Yang paling tinggi adalah 27,504. So tolong dengar betul-betul, yang ini sangat penting. Bagaimana ABC cell boleh berubah kepada ABC byte dan macam mana kita nak tahu dia nak pergi sampai ke mana. Tolong dengar betul-betul. So kita ambil nilai itu sebagai nilai A. A ini adalah nilai yang paling tinggi. Jadi A itu adalah high, kemudian first penurunan. Mana tempat mula dia turun. Maksudnya di mana dia turun. Sehingga ke paras. Macam mana kita nak tahu. Boleh orang nampak. Sekejap, video tak ada kan? Alright. So A kat atas. Dan B adalah nilai penurunan. Maksudnya dekat mana dia turun. Mula dia turun. Faham tak? So dekat sini lah dia maksimum dia turun. Kemudian dia buat replacement. Bila dia buat retracement, ini kita panggil retracement. Kalau dia naik lebih daripada nilai A, maka A yang sebelum tadi dah tak valid. So dia akan bentuk A yang baru. Jadi ini adalah retracement. Kenapa saya kata retracement? Sebab dia tak sampai nilai high dan tak break high. Maka itu kita panggil sebagai retracement. Maka letaklah dekat situ ada satu yang ini adalah high. Yang mudah turun ini kita panggil dia dan retracement kita panggil dia sebagai C. Jadi kita letakkan, kita markingkan kat sini. Cerita dulu. Kita mulakan dekat sini A, kemudian dia turun sehingga buat dia sebagai nilai B. B laku dekat situ. Dan retracement kita panggil dia sebagai nilai C. Dia tak lengkap lagi di sini selagi dia tak break. Maksudnya C ini kita dah dapat nilai. Nilai dia tidak saya tarik. Bukan berada nilai C. C kita dapat 27.007. A kita dapat 27.504. B kita dapat 26.302. Tapi C itu belum perfect selagi dia tak break. B apa? B 26.320. Dapat kat situ? Boleh nak? Jadi bila dia break B, baru kita panggil dia ABC. Apa yang kita guna untuk tak buat lagi, kita buat lagi. Untuk Islam tu nanti anda kena balik lah. Tinggal lagi kalau kita tak boleh lagi sampai Zoom. So ABC dekat sini. A yang nilai paling tinggi, B adalah tempat dia mula nak turun, C adalah nilai retracement. Macam saya kata tadi, kalau break A, maka C itu bukan nilai retracement. So bila dia berlaku macam ni, retracement pun nanti retracement lah, tarik daripada B ke A. Maka TP-nya yang pertama 261, yang kedua adalah 261. Sikit semua ni dulu. So penurunan, ABC cell berlaku yang saya tunjuk tadi. So dalam ABC cell, dia turun, dia ABC
A, maka dia terbentuk boleh dikatakan ABC calculus. So A adalah 24026, B adalah 24476, C adalah B adalah 24974, C adalah 24476. So seperti biasa tarik daripada B ke A jugalah. Sebab tu kita boleh tahunya TP dia dekat mana. Okey. Saya tak lagi pada yang bertanya tadi, tapi saya nak minta pandangan ataupun lebih pendapat, lebih idea lagi daripada yang lain. So siapa yang boleh explain lebih lagi? Tasma, boleh? Tasma boleh? Hello, ya. Okey. Sekejap lah. Dia sebab tak boleh sharing tu, dia saya susah sikit nak tunjuk sebenarnya. Okey tak? Yang sharing video tu kat mana? Dekat bawah tu sebenarnya. Hang kena escape dulu, keluar bagi kecil sini balik. Sekarang ni hang pakai depan ke tak? Aku tak pakai depan. Tak, ini basic. Ya, tidak. Okey, tolong tunjukkan. Ni dekat bawah ni dia ada share tau. Dekat participant. Patutnya boleh stop sharing. Ada tak? Kena escape, tekan escape. Ni full. Zoom tu. Yang dekat Zoom tu tekan escape akan ada ni lah. Tak boleh? Okey. Hang boleh share terus lah. Aku akan hilang. Hang boleh share terus. Tak boleh. You cannot start screen sharing while other participant is sharing. Yang Zoom mana Zoom? Zoom punya software. Klik dekat Zoom punya software tu. Boleh tak? Okey. Baik. So, just share berkenaan apa yang MC yang blog di atas mata yang nampak apa main ni share dan insyaAllah aku cuba gerakkan dalam delete dulu. So, aku sebab saya hanya letak apa ni macam mana cakap saya hanya pakai naked chat. Okay, kita nak letak sebarang indicator dulu. Okey, yang ni daripada yang bawah, daripada bawah sini sebenarnya ada, masa dia nak buat ABC yang mana mula-mula tarik kan, masa dia buat ABC tu dia dalam keadaan menaik, betul? So naik dan petang tadi dia buat penurunan, dia buat macam sell lah. Jumpa dah. Ni stop share. Stop share. Alright. Tolong share. Sorry. Okay. Alright, nampak? Ya. Mana dia? Ni ada. Okey, 6,400 sana. Ya. Okey, tapi kita 30 minit nanti kita kena buat lain. Tak apa. Laju. Ni laju punya. Okey, ni masa tengah naik petang tadi. Okey, so ni naik, masa dia tengah naik ni dia buat ABC, betul? So masa dia buat ABC ni, okey, so sekarang ni masih lagi sekarang ni masih lagi legal sebenarnya. Dia tak habis lagi kenaikan dia ni. Okey, so dia sekarang ni, saya delete dulu yang ni label-label. Ya.
Bukan, saya punya chat. Oh, sorry, ni Dow Jones. Okay, sorry. Okay, sekejap, kena delete. Sekejap. Alright, so okay, so yang ni adalah masa dia naik tu, so kita akan buat tarik ABC lah, betul. So kita tarik ABC sini. So sekarang ni masih lagi dalam 161 punya level. So 261 belum touch lagi. So masa yang turun ni, sebenarnya turun dia buat flat pattern. Okay, ini adalah flat pattern. Yang mana flat pattern ni, Allah. Okay, yang mana flat pattern ni, ini merupakan flat pattern. Kalau kita belajar chart pattern, flat pattern merupakan continuous. Maknanya dia turun ni adalah retracement sahaja. Okay, dia turun ni retracement dan kemudiannya meneruskan lagi kenaikan. So kat sini dia break. So bila dia break, dia retest. Ni dia break, dia retest, kemudiannya dia akan meneruskan lagi kenaikan dan insyaAllah dia akan pergi 261. Okay, so 261. So bila kita nampak dia buat retrace ni, kita kena kenal pasti ini retrace ni nak tukar trend ataupun dia buat flat pattern ataupun dia buat triangle dan sebagainya. Dia ada buat pattern. Macam ni juga, masa dia naik, dia retrace, sini ada buat pattern, sini pun ada buat pattern. Ini ada triangle. So sini triangle, sini ada buat flat pattern. So sekarang ni dia meneruskan lagi kenaikan lah. So sell hanyalah temporary. Dan dia bounce pun pada area 61.8, insyaAllah dia akan naik dan break dia punya high ni. Break dia punya high ni dan pergi kepada 261. So bila 261 ni dia akan buat major retracement dan end up pada tu 423 tu. 423 ni kalau kita tengok betul-betul 261 dan juga 423 ni. Ya. Sorry, kacau sikit. Okay. Sebenarnya yang ni, bila dia dah bentuk ABC Pi, tiba-tiba dia buat ABC cell. Dia buat semula ABC Pi. Sebenarnya ABC Pi yang dia sedang buat ni adalah untuk major. So kita boleh ubah sebenarnya pergi ke time frame 1 jam. So kita nampak lebih jelas. Cuba ubah pada time frame 1 jam. Okay. Boleh tarik sikit sebab rindu. Ke kiri. So sebenarnya time frame untuk 1 jam ni dia sedang nak mencipta ABC Pi. Ya, betul. Kalau dia lepas 26.009 ni, dia akan jadi buy balik. Dan dia akan naik lah sampai at least dia pecah dia punya new resistance. Dia test dulu dia punya resistance. Kalau pecah akan sampai 423 ni. Tapi 1 jam ni faham-faham lah. Makan hari lah. Makan hari. Tapi at least kita tahu, at least kita punya TP at least pergi ke resistance dulu 26009, lepas tu pergi 261 step by step lah. Right, sebabnya masa dia tengah naik ni pun ada retracement. So retracement tu kalau tak pernah jaga boleh MC. Alright. Masa kita dah sampai. So okay. Kita nak masuk seri yang baru. Biasalah kita tak. Baik. Okay semua, kita akan continue untuk next live trade sebentar lagi ya. Saya punya suara clear tapi yang lain tak clear. Betul. Sebab saya menggunakan apps Zoom. So Zoom, daripada Zoom nak pergi ke korang tu, dia ada putus-putus sikit. So kalau saya cakap macam ni, okey. Tapi kalau saya nak kalau saya keluarkan suara tu daripada Zoom, dia ada problem sikit ya.
Okey, kita tunggu next. So sekarang ni kalau tengok kepada M5, okey. M5 dia akan pergi dulu 26009 dan insya-Allah dia akan break a new high. Sebabnya memang kita akan target dia akan break a new high lah. So sekarang ni retrace saja. Okey, sebentar saya tunggu new zoom. Okey. Hello, masih berada di talian? Ya, ada. Okey, so far hari ini merupakan hari Jumaat, jadi kita dah nak close market pada pagi nanti dalam pukul 6 gitu. Jadi kita nak bagi seorang lagi. Untuk bagi sedikit komen. Okey. Rizal. Okay, Jai. Kau tak nampak kan? Kau tidak lari je. Okay, mungkin dia orang nak bagi komen tak apalah. Okay, so saya ada beberapa soalan lagi yang saya cuba nak jawab dekat sini. Saya baca komen dulu daripada Facebook. Okay, soalan kalau break B, dia kena solid break B atau shadow pun kan kira sebagai break. Okay, kalau kita tengok pada time frame, ini soalan macam ni lah. Contohnya, kita ambil isi sel, alright. So dekat sini A, dekat sini C. Okay, soalan dia macam ni. Okay, bila harga tu dia mencipta high dan membentuk A, kemudian dia membentuk B, dan membentuk ataupun dah dapat satu nilai B, kemudian dia cuba untuk cari nilai C. Okay, soalan daripada sahabat kita, bila dia break B ni, adakah entry waktu? Jawapannya ya, itu yang kita ajak, tak perlu tunggu dia close full sebenarnya, sebab time frame ni adalah time frame 5 minit. Cumanya the best cut loss yang kita kena tahu adalah bila dia break semula C, itu adalah the best cut loss. Jangan tunggu sampai A, sebab ada ketika macam ni lah, A, B, C, dia break C. Okay, kalau dah naik balik sampai sini, D, A, B, C, dia naik balik lebih daripada B, cut loss lah. Jangan tunggu sampai kat A. So kerugian tu dapat dikurangkan. Walau bagaimanapun, for the advanced topik, sebenarnya dia ada ABC kecil dekat sini, tapi tak apa strong. Memanglah sampai tapi tak apa strong. Ini adalah ABC yang agak strong tadi. Okay, tapi malangnya dia turun sekejap je, dia naik dah. Tak pun pergi ke TP 161. Okay, the best cut loss adalah dekat C, dekat sini. So jangan tunggu sampai dekat A baru nak cut loss, sebab bila dia break pada A, okay,
Okey, yang pertama A ni dah tak valid, maka setup sel dekat sini dah tak valid. Yang kedua dia dah buat major ABC. So A dekat bawah, B dekat sini, C dekat sini. Okey, so dia dah jadi major ABC dekat sini. Bila major ABC, of course lah dia akan pergi lebih jauh. Faham tak? Cuma ni time frame yang besar, jadi mungkin lebih lama lah. Okey. Okay, Rizal ada ready belum? Kita panggil lagi seorang ni. Video ni paling bau. Mana? Yeon. Hai. Ya. Halo Ahmad nak cakap ni. Tu ni. Saya tak saya besar kan? Live kot. Kita tengok ni. Alamak. Saya pakai minyak apa buat semua ni. Buatlah. Okey, itu boleh tanya soalan ada orang tanya, ada orang nak tanya kat so boleh share punya ni. Stop share kat sini, boleh share punya ni. Screen. Arabi. Okey. Soalan apa? Okey, soalan daripada kita baca balik. Okey, soalan daripada Azhar Syarif. Azhar Syarif tanya, bagaimana cara nak lihat beberapa time frame? Apa time frame sepatutnya kita tengok? Mohon pendapat atau mohon pencerahan daripada segi time frame. Jadi saya minta Rafi untuk jawab soalan ni. Okey, dia sebenarnya kalau kita nak betul-betul trade scalping yang terbaik adalah M5 dan M15. Jangan kita tengok jauh sangat. Kalau kita nak tengok jauh boleh. Contohnya macam sekarang ni. Kita nak tengok H1 bukan tak boleh tengok H1. Okey, kita nampak H1 memang uptrend. Okey, memang confirm uptrend. Okey, so H1 memang uptrend. Tapi problem dia, dalam uptrend dia pun masih lagi ada retracement. So bila dia buat retracement tu, kalau kita tak jaga MM memang boleh MC. So sebab tu saya tak galakkan kita refer dekat H1. H1 memang uptrend. Alright, so dia belum lagi break dia punya low, belum lagi ada ABC sell dan sebagainya. Kalau kita kata H1 adalah bullish, so kita masuk buy saja. Tu kalau daripada atas ni kita masuk buy sampai ke bawah ni sebenarnya kita dalam keadaan floating yang teruk lah. Alright, sebabnya kita duk pegang H1 tu adalah bullish. So kita masuk buy saja. Sebab tu saya tak galakkan kita tengok time frame besar. Time frame besar memang kata bullish. Tapi dia punya retracement tu boleh bagi kita MC. Lagi-lagi kalau kita ada 50 USD memang cepatlah dia sedut. So sebab tu kita akan tengok M5 dan juga M15. Sebabnya M5 dan M15 ni tak jauh beza. Okay, so contoh macam ni lah, M5 dekat bawah ni dia tunjuk ada ABC buy. Okay, dia tunjuk ada ABC buy. Dekat M15 pun tak jauh beza, dia ada ABC buy. Betul? So dia ada ABC buy. So kita masih lagi secure, katakan ni naik. Sama juga masih ada turun. Ni nampak ni A, yang ni B, yang ni C. Ada turun. Sell lah maknanya. Tapi dekat H1 tak nampak tau. Dekat H1 yang ni satu candle. So kita tak tahu dia nak turun. Rupanya dia turun. Dahsyat macam ni. So berapa pip kita dah lost. So, sebab tu kalau sini ada ABC. Sini lah saja saya marking. Okay, contoh kita marking sini. Ni ada ABC sell. Okay, dekat M5 pun betul. Ada ABC sell sini. Nampak jelas. Sini nampak jelas ABC sell. Okay, tapi dekat H1, kalau kita tengok balik, H1 belum lagi kata ABC sell. Yang ni baru turun. Yang ni naik atas, baru turun. Yang tu baru ABC sell. So kat sini, kalau kita buy, kita masih lagi hold gang buy. Tapi masalahnya kita dalam keadaan floating. Yang mana kita percaya, daripada bawah ke atas ni, kita nampak dia confirm uptrend. Tapi kita masuk buy. Dia turun je kita layer buy. Dia turun je kita buy. Padahal dia nak turun lagi bawah.
Okey, sebab tu kita di RTC tak tengok pun time frame besar ni. Kita tengok time frame kecil-kecil je. Alright, selagi satu kita semuanya baru lagi dalam dunia saham, dalam dunia global trade ni. So better kita jangan terlalu, kita bukan nak hold dalam masa 2-3 hari. Kita dapat profit as long dapat satu ataupun dua dollar, kita dapat buat closing ataupun kita berpandukan Fibonacci, kita dah dapat TP kita dah close. Alright, so lagi kecil Fibonacci punya tarik ABC dia, lagi cepat kita dapat TP, lagi cepat kita dapat profit. Tak perlulah kita terlalu tengok time frame, kita nak terlalu tengok time frame yang terlalu besar untuk yakinkan kita yang tu adalah trend buy, itu adalah trend sell. Betul, major tu kena tengok time frame besar, tapi jangan terlalu besar. Contohnya kita nak tengok, kita nak entry dekat M5, kita tengok trend dekat M15, boleh, tak ada masalah. Alright. So, saya harap jangan terlalu tengok time frame yang terlalu besar. Ambil M5 dan M15 cukup. Alright, itu saja. Okay, kalau ada masuk, kita nak minta beri Arabi share sikit indicator nanti. Tapi stop dulu sharing. Okay, on. Are you ready? Dah pakai baju? Dah. Okay. Ni ada orang ramai nak tengok KO ni. Keon, Ya, saya. kita kata semangat sikit kat member-member kita yang baru nak join ni. Kita kata semangat lah. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu. Saya Khairul Helmi dari Sungai Utani. Baru kenal dengan dunia trade ni dari Cik Jamil. So pelan-pelan lah belajar dengan dia. So far okey lah. Dapatlah sikit kan. Tambah dengan PKP ni payah nak pergi belajar. Banyak follow update dekat Telegram dengan macam Zoom ni kan. So kau dapat ke apa yang Cik Jamil ajak tu? Sikit-sikit lah kan, nak dapat, nak kata pro tu tak. Pasti adalah ilmu untuk cari ABC sell, ABC buy, nak tarik Fibo semua. Dah bagus lah kalau buat macam ni, kita boleh update kan. Okay, apa ni, Keon? Ya. KO ada buat satu group newbie ya untuk orang yang macam KO yang belum pernah trade. Okay, KO sudah buat satu group kan dengan siapa lagi? Hanif, mana Hanif? Tak invite apa masuk? Hanif, Bat, Jai. Jai mana Jai? Jai dah. Okay, so far macam mana sekarang grup tersebut? Grup KO dengan geng ada berapa ramai sekarang? Group saya start dengan belah-belah orang, tapi lepas share yang total tu yang total tu yang saya dengan Hanif tu semua. Dekat 2 orang tweet tak siap dia. Tak buat dia lah. So apa dah dia lah. Bagi dia tu. Bukan nak check balik berapa ratus. Right. 300 lah, 289. Okay, 289. Okay. So masih open dulu tersebut? Ya, masih stay open. Dekat cerita KO nak bagi ni. Dekat cerita KO nak bagi apa? Konten lah. KO saya sendiri ya. Betul tak? Saya sendiri, Batu Jai ada nak bagi ke? Dia nak bagi kau tak silap. Jai nak bagi vape. Flavor tu. Mak pun ada juga tu. Okay, sekejap kita cuba bagi Jai masuk tak? Bagi dia tahu sikit Jai. Jai. Asal Malik pakai ni, dia punya ni. Ya, tadi dia ada tadi. Baru lepas live ni dia. Mungkin dia tak tahu nak approve.
Kita jumpa pagi nanti. Okey, sementara tu kita cuba lagi beberapa soalan yang lain untuk jawab insya-Allah. Okey, Ada nak share apa ni? kepada yang kepada yang berminat nak indikator ni, boleh PM saya di Tasma Global. Saya akan sharing anda bagaimana nak pakai ni sistem ni. Alright, so sistem ni adalah Forex FL. So dia bagi kita signal lah, contohnya macam anak panah ke bawah dan juga ada warna kuning. Yang ni tengah nak turun. Okey, anak panah biru dan juga bulat biru ni nak naik. Okey, nak kuning turun, nak naik. So yang ni boleh pakai M5 dan M15. Okey, so M5 dan M15 lah. Ni dia tengah tukar dan juga ada sistem alert dia. Okey, sebelum kalau yang ni M15. So kalau M5 dia lagi nampak lah dia punya sistem. Kepada yang berminat boleh PM saya. Esok insyaAllah saya akan share kepada anda lah indikator ni. Right, so yang ni macam ni dia turun. Kita tunggu sampai dia keluar. So kalau dia keluar nanti anak panah biru, insyaAllah kita akan close position sell. Dan kemudiannya ada biru. Dia buat double bottle. So nak buat ABC buy yang tak over strong. So bila dia break ni, jadi bila dia break barulah lebih strong. Tapi kalau dia break support yang dia dah cipta dekat sini, maka dia akan jatuh lagi ya. Cak ada nak cakap apa? Klik link di bawah. Klik link di bawah. Erosh Ferry ni dia letak gambar kat sini. Kan letak gambar kat depan tu. Tak gerak. Dah. Ya, Cak ada nak cerita apa-apa? Dengar. Boleh? Dengar. Aku punya suara. Dengar. Oh, dengar. Nak cerita apa? Betul lah macam Tuan Hanafi tu cakap tadi. Betul lah. Aku setuju dengan pendapat Tuan Hanafi tu. Itu je. Itu je. Aku takut. Okey, tak kita. Cak, boleh minta tolong tak? Okey. Minta tolong ke Express Area 3. Mana tadi banyak kan soalan, tak ada tanya soalan apa-apa. Dah habis ya? Tak. Tak ada. Ke apa kan? Ada soalan pun. Tak ada pun? Tak ada soalan? Okey, so kalau tak ada soalan, kita boleh open lah soalan ni kepada semua. Maksudnya saya apa fungsi get line, gen fun dan gen grid? Apa tu? Aku tak tahu. Apa fungsi? Okey, dah saya off chat. Saya mute semua dulu. Okey. So saya open kepada anda yang masih lagi bersiaran secara live dengan kami hari ini. Saya bersama dengan IMRTC. Okey. So anda boleh ajukan soalan di page saya Jamil Baru ataupun di page Tasma Global. Ada dua page yang bersiaran secara live. Betul Nabi? Ya, betul. Page apa Nabi? Sekejap. Unmute dulu. Pelaburan minyak mentah dunia. Panjang sikit tulisan dia. Pelaburan minyak mentah dunia. Tak dengar. Sekejap. Pelaburan minyak mentah dunia. Okey, pelaburan minyak mentah. Minyak mentah lah. Okey, tak apa. So, Rafi, kalau ada sebarang soalan, boleh kita bincangkan kat sini. Tapi saya
baru terima satu soalan. Okey, ini soalan sangat menarik. Okey, bila ABC itu terbentuk, so macam mana kita yakin akan sampai ke 161? Okey, contoh saya bagi kepada anda semua. Okey, kepada every 5 minit. Tapi nampak tak? Nampak. Nampak ah? Okey, so saya tunjuk dulu. Okey, macam mana contoh kita tengok di ABC by dan ABC cell. So dia ada dua ABC dekat sini. So satu ABC cell yang berlaku dekat sini, A, B dan C. Just kita tarik sahaja. Okey, soalan dia macam ni. Macam mana boleh yakin sampai dekat 161.8? Okey, nak jawab cara baik ke cara kasar? Jawapan dia tak confirm. Okey, tak confirm pun pergi kat 161. Right? Tak confirm pun pergi 161. Tapi based on experience, InsyaAllah, dan ada yang mengatakan itu adalah sebagai wajib based on experience. Okay, jelas lah. Siapa yang bertanya tadi? Okay, pada sahabat kita yang bertanya tadi. So based on experience. Maksudnya anda mungkin cuba kali pertama tak sampai, jangan putus asa, boleh cuba kali yang kedua seterusnya. Anda akan dapat kenikmatan teknik yang anda pelajari. Faham tak? So tak semestinya dia sampai, tapi kebanyakan insyaAllah. Selamat. Okey, soalan yang seterusnya, macam mana nak letak Vibo? Alright, so Hanafi masih ada lagi? Ada. Okey, Hanafi, ni saya bagi soalan lah. Ni soalan daripada saya punya follower, so kita minta Hanafi tolong jawab. Dia tanya macam mana nak letak Vibo. Saya dah cerita dah tadi. So mungkin penerangan daripada AB lain mungkin dapat membantu dari segi idea, maksudnya idea yang lain. Mana? Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh sharekan link, share screen untuk story soalan bagaimana boleh soalannya. Macam mana nak marking untuk Vibo? Okey, berkenaan dengan soalan macam mana nak tahu, macam mana kita nak tarik Vibo tu, macam mana kita nak kenal pasti dekat mana A, dekat mana B, dekat mana C tu. Okey, salah satu cara kita nak tengok, yang paling mudah lah kalau kita nak tengok adalah apabila dia turun. Okey, ni dalam fasa penurunan, kemudiannya dia buat retracement. So bila dia buat retracement naik ni, dia kena pastikan dia tak boleh melebihi ni ya. Kalau dia tengah turun, kita tarik daripada atas ni ke bawah. Okey, daripada atas ke bawah untuk tengok dia punya retracement dulu ah. Kita tengok dia punya retracement dulu. Okey, daripada shadow ke shadow kita ambil. Okey. Okey, kita ambil shadow ke shadow dan kita pastikan dia tak boleh lebih 61.8. Kalau dia lebih 61.8, insya-Allah dia akan buat new high. So kalau dia tak lebih 61.8, maknanya dia berada pada 61.8, 50.0 ataupun 38.2. Itu adalah retracement untuk penurunan. So dia tengah turun, dia tengah retrace. So bila dia turun dan dia retrace, insya-Allah dia akan buat new low. So bila kita tahu dia nak buat new low, kita akan tarik. Okey. So sekarang ni kita kena plotkan dulu. Okey, kita plotkan dulu. Ini adalah set. Sekejap. Susah pakai ni, sekejap. Kita akan plotkan dulu. Sini adalah, ini lagi susah. Ni M15, tak apa. Ambil ni beta senang beta. Okey. So yang ini kita akan plotkan dia sebagai A. Sekejap. Saya kena musnahkan beta yang ni dulu. Okey. So yang ni kita akan plotkan dia sebagai A. Kemudiannya yang bawah ni adalah sebagai B. Dan yang ini adalah sebagai C. Yang dia naik retrace tu adalah sebagai C. Ini adalah C.
Okey, yang mana confirmation dia adalah apabila dia break bahagian B ni nanti. Alright, so ini adalah confirmation. Ini adalah entry awal. Yang mana kalau kita naik entry awal ni boleh, tapi kalau ada break naik atas, kita kat loss. Okey, so ni A, yang ni B, yang ni C. Berdasarkan teknik ABC, kita akan tarik daripada shadow ke shadow, daripada B ke A. Alright, so kita plot. Okey, so sekarang ni terhasillah ABC. Okay, so ABC dan kemudiannya kita tarik. So, macam kita tahu sebelum ni, 161 ni adalah wajib hit lah. Right, so wajib hit. Kemudiannya 261 ini adalah TP2 kita. Okay, so ini adalah TP2 kita. Dan TP3 tu adalah pada part mana bawah lagi. Okay, part 2, 3 ini adalah TP tak confirm lah. Tapi mostly dia akan sampai 261 ni dia akan buat major retracement lah. So major retracement ni kita kena tengok pattern dia. Kalau dia buat ABC balik, kita boleh tarik. Okay, kita boleh tarik Fibo. Okay, kita boleh tarik Fibo balik ke atas ni, yang mana yang ni adalah A, yang ni adalah B, yang ni adalah C. Macam mana kita nak tahu yang ni adalah ABC? Kita kena tarik Fibo, tengok dia punya ni betul tak kedudukan dia pada retracement level. Okey, dia duduk pada 50% punya Fibonacci retracement. So valid. So valid maknanya kita boleh tarik Fibo ABC dekat sini lah. So yang ni A, yang ni B, yang ni C, kita B ke A. Alright. So bila kita tarik B ke A, 161 tu adalah insyaAllah akan sampai. Okay. So insyaAllah akan sampai. Nabi. Ya. Aku tertarik dengan replacement tu. Sebab aku ada satu cara yang berbeza daripada hang. Cuma mungkin boleh kita combine untuk teknik ni. Okay. So kita tengok balik pada ABC cell yang dekat kotak biru tu. Okay. Macam mana hang tengok tadi dia punya replacement tu nak sampai maksudnya A pergi ke B, B pergi ke C. Macam mana kita nak tahu nilai C tu retracement? So hang tarik macam mana tadi? So aku akan share daripada sudut aku apa yang kita share. Aku akan tarik daripada A ke B. Bila tarik A ke B, ini adalah retrace kepada sel. Ni major dia, ni ada retrace dia. Berapa nilai? Retracement berapa? Ya. Yang sekarang ni ya. Dia 61.8. Okey. Sebenarnya apa yang cara Nabi guna ni, ini adalah yang dia biasa guna. Okey, apa yang saya selalu guna pula, okey, Nabi boleh tarik daripada B ke A dulu. Buang yang tu tarik B ke A. Okey, so saya akan sharekan macam mana saya nak mengenal pasti nilai replacement tu macam mana. Okey, sebenarnya konsep dia sama aja. Cuma cara yang saya guna pula, okey, saya akan tarik daripada nilai yang dia mula turun sehingga nilai yang nilai yang penghujung penurunan, iaitu yang dekat sini ya. Yang tu, okey, itu adalah penghujung penurunan. Semasa permulaan penurunan itu yang paling rendah. Dan saya akan tarik daripada sampai ke mula turun, iaitu nilai A. Jadi nilai retracement yang selalu saya ambil adalah 38.2 dan juga 23.6 normally. Okey, kalau saya nak entry sell pada ketika itu, saya boleh entry sell waktu itu. Ini entry awal lah. Ya, entry awal. Tapi lot-lot yang lot smooth lah. Maksudnya kita boleh entry dengan kadar cut loss minimal, iaitu apabila dia break. Apa dia? Bila dia break apa? Bila dia break. Maksudnya, okey, sekejap. Maksudnya, okey, contoh macam aku sendiri, aku akan masuk dekat nilai 38 contohnya. Jadi, masa tu belum turun. Apa berlaku, apa yang patut aku buat bila naik? Maksudnya aku nak cut loss dekat nilai mana? Replacement level mana yang cut loss? Based on hang punya pendapat. Bagi aku dah kalau break 23.6 dah tak valid dah. Dia insyaAllah akan buat new high. Okay, so bukanlah kata nak membangkang ke tak, ni based on experience. Selalunya betul, langkah awal dia untuk kita cut loss adalah kalau kita masuk di 38.2, kita akan cut loss dekat 23.6 bila dia naik lebih tinggi. Tapi kalau kita masih berani untuk hold, kita berani untuk rugi lebih, maka tempat yang paling valid untuk cut loss adalah apabila dia break high, iaitu kosong. Last lah. Setuju? Ya, setuju. Last, itu last. Last, kalau tak cut loss kan insyaAllah akan loss lah. Loss pun lah.
boleh terangkan dalam masa 5 minit? Boleh ya? Indikator apa? Seorang minta MA. So ada satu soalan, boleh tak explain berkenaan indikator MA. So MA berdasarkan time frame 5 minit. So kita tengok pada time frame 5 minit dan kita menggunakan apa MA yang Nabi selalu guna. Macam saya sendiri saya tak pakai indikator sangat. So saya tak buat cakap lah bab ni. Tak tahu share orang tanya ni, kita tak betul, tak nak jawab apa. Okay. Dan kita pun memang ada lagi 10 minit saja masa. Okay. Sebab saya tak upgrade pun lagi. Kita kalau pergi jimat, kita jimat. Okay. Alright, so yang macam saya selalu share tu, itu adalah MA 50. Okay, so ni adalah indikator atas ni. Klik pada indikator ni, pergi kepada moving average. So moving average, kita akan ambil parameter dia. Period dia 50, shift dia kosong. MA method dia adalah exponential. Apply to close. Right, so tapi kalau saya biasa kalau cat tu warna putih, saya letak warna hitam lah. Tapi kalau yang ni letak warna hitam, dia jadi tak nampak apa. So kita letak warna kuning lah. Alright, so kalau boleh ketebalan dia tu letak tebal sikit. Dan kemudiannya level ni biarkan. Okay, buat all time frame lah. Right, kemudiannya okay. So ini adalah MA. So kalau saya tengok MA kat sini, waktu dia sideways, dia langgar ke sana, langgar sini lah. Okay. So ini adalah MA. Tapi kalau kita tengok kepada time frame 15 minit sini. Okay. So dia ada beberapa signifikan lah. Pertamanya adalah apabila dia naik, apabila candle tu berada di atas MA 50 ni, dia dikatakan sebagai uptrend. Apabila dia di bawah, dia dikatakan sebagai downtrend. Okay, so kalau kita tengok kepada dia dalam kalau keadaan macam ni dalam keadaan sideways lah, sideways. Okay, sideways untuk sekarang ni. So waktu sekarang ni MA tu tak boleh pakai. MA tu tak boleh pakai black line lah ni, saya katakan ni sebagai black line. Black line ni tak boleh pakai. So ada lagi satu MA adalah MA 200. So kita akan ambil lagi satu, letakkan dia warna merah. Dia adalah 200. Dan dia adalah simple. Kemudian tekan OK. So ini adalah dua indikator yang selalu saya pakai lah. So kalau kita tengok dekat sini, okay. So bila yang ni MA 50 ni break, dia akan ada lagi satu halangan lah, MA 200. So ini adalah sebelum dia sideways. So yang ni adalah bila dia jadi pertahanan. Okay, bila dia jadi pertahanan. So selagi dia tak break, kalau kita tengok macam ni, kita akan nampak okay, selagi dia tak break MA 50, maknanya di dalam keadaan uptrend. So bila uptrend, sell tu adalah minor, buy tu adalah major. Okay, so bila dia tak break, sebab kita nak tahu masa bila dia nak tukar trend tu, masa bila dia nak tukar trend. So bila dia break nanti, kalau dia break macam ni tapi dia tak maintain kat bawah, tak valid lah. Dia hanya satu candle saja. Pub yang ni break, kemudiannya dia buat next candle dia adalah break, maknanya dia adalah dalam keadaan sell. So bila sell, kita akan ambil sell dan TP kita pada MA 200. Sebab MA 200 ni pun boleh jadi support apabila dia candle tu dekat atas. Okay, ni tak boleh break. Ni break satu tapi dia buat candle buy balik. Okay, ni break. Kalau break sini, dia naik balik, maknanya tak valid dah. Ni depend on pattern sebenarnya. So sekarang ni kalau nak tengok, ni tengah turun tau. Ni tengah turun, ni naik. So naik ni sebenarnya saya dari tadi perasan dah ni. Naik ni dia buat flag. Dia buat flag, turun, dia retest. Nampak gaya macam nak turun balik. Okay, so flag tu adalah trend. So sekarang ni kalau kita nak tengok MA tu boleh pakai. Sebab tu saya tak cerita pasal MA dah sekarang ni. Kalau market tengah volatile, market tengah tak tentu ataupun market tengah ada news, insyaAllah tak boleh pakai MA tu. Sebab MA tu dia akan langgar atas bawah. Unless kalau dia ada MA ni satu trend, apabila dia tengah naik ataupun dia tengah turun,
kita nak jadikan dia sebagai kita nak bagi dia sebagai supporting unit, yang mana kalau kita nak jadikan panduan, kalau dia tengah turun ni, dia naik, selagi tak close MA ni, kita tahu kita tak boleh nak cut loss, kita punya sell lah, insyaAllah dia akan turun balik. Tapi kalau dia dah break, mungkin dia dah tak menarik lagi. Sama juga macam naik, sama juga macam turun. Ya. Okay, boleh share share dulu. Stop. Okay, terima kasih sebab share berkenaan ni. So kalau MA tu dia duduk macam tu kan, maksud dia dalam keadaan sideways lah. Abang nanti bila dah habis ataupun end meeting, saya akan share sikit kepada terutamanya kepada all of follower. Saya akan share support resistance. Tapi kita nak panggil Rizal sekejap. Jan? Oh, Jan. Ya. Mana muka? Tak nampak. Kita nak minta Jan tolong share sikit. Okay, kita nak minta Jan share tips sikit. Tips trading. Sebab Jan baru mula. Baru saya rasa dalam 9 dah tak? Sebelum tu, perkenalkan diri dulu lah. Okay, asal ramai yang dah tahu. Kenal Jan. Mana dah tamat dah kenal. Saya Muhammad Rizal Ghazali. Alright. Okay, bola kedaran. Tapi ramai yang dah dulu tentang trade dari ICM ni dengan broker ICM. So, Jan, terima kasih yang mana dah brand dengan Jan. Terima kasih. Tapi tentang post tanya tadi, apa? Halo? Hello. Bagi Ari nak minta pendapat sikit kan. Apa dia start trade bila dan performance dia, lepas tu pesanan sikit lah. Ada beberapa minit lagi ni, ada 2-3 minit lagi pesanan sikit kepada terutamanya yang baru nak join trade di waktu ataupun di dalam tempoh PKP ni, kita tak tahu apa-apa kat rumah. Okay, so at least kita menimba sedikit ilmu untuk belajar trade dan kita gunakan kesempatan yang ada untuk mencari pendapatan sampingan ke apa ke. So share sikit dapat je. Terima kasih bos. Okey, yang belum join boleh join dengan Jan, boleh kita. Tapi tentang trade ni dia baru je, tapi sangat mudah faham. Dia dari zero bos. Tapi kita betul-betul nak belajar, insya-Allah. Sehari okey, dalam bulan tu confirm akan ada profit hari-hari. Tapi kita kena follow lah belajar. Okay, yang mana nak register tu boleh pergi dekat channel Jai. Ada KO lah. Mana boleh promote sini? Tak hal lah. Baik, kena charge lah. Dah bayar sikit lah. Tapi promote je, okay lah. Belajar susah ke senang je belajar. Allah Akbar. Kalau kita dari zero, kita tak ambil tahu pasal ni, memang orang kata susah. Tapi bila kamu dah join, dah register, pasti duit akan mari. Senang saja. Okay, so dekat kita Jai, sekarang ni Jai dengan KO sekali kan, duduk satu group tengah ajak orang, betul lah? Ya, betul. Tapi saya terima kasih kepada bos. Pasal bos ajak banyak klien Jai dengan percuma dalam grup lepas register. Itu yang dahsyat. Tak pernah orang buat macam tu. Ilmu free, siapa nak bagi? Jadi tak silap, tadi ada orang tanya, dia kata betul ke bulan ni kita ada buat kontes nak bagi JC, lepas tu Jai sign dengan KO sign, Sobat pula lagi sign, betul ke tu? Ya, betul. Ni dari mulut kita sendiri. Betul. Gelap. Okay, so far terima kasih semua sebab Jai. Saya nak terus sambung kepada sesi live di page saya, teruskan bersama saya di page Jalan Baru. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Alright, nanti kita jumpa lagi. Bos, Yo. payment je lah. Transfer lah.